أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi ditemukan kita, dirapatkan silaturrahim antara kita di dalam satu majlis ilmu yang dirancang ataupun yang dibuat pada setiap malam, dan malam ini adalah malam antara malam yang terbaik di sisi Islam, iaitu malam Sayyidul Ayyam, penghulu segala malam. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan sambung seperti biasa. Kita akan baca kitab Bidayatul Hidayah, iaitu salah satu daripada ratusan kitab Imam Ghazali. Dan kita baca kitab ini adalah satu kitab yang antara yang paling sesuai untuk masyarakat. Dan kita baca seperti biasa menggunakan bahasa Melayu kita, bahasa Jawi kita, untuk senang kita memahaminya dan senang untuk diulas insya-Allah. Dan insya-Allah moga-moga majlis yang kita duduk bersama-sama beriktikaf, yang mana belum lagi beriktikaf, jangan lupalah, rugi kalau kita tidak beriktikaf, kerana satu-satunya ataupun salah satu ibadah yang duduk saja-saja pun dapat pahala. Maka sama-sama beriktikaf, dan moga-moga kita mendapat kelebihan orang yang beriktikaf antara maghrib hingga isyak, dan kita mendapat kelebihannya daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ittakafa nafsahu ma bainal maghrib wal isya fi masjid jamaah lam yatakallam illa bi salatin wa qur'an kana haqqan 'ala Allah an yabniya lahu qasran fil jannah. Barang siapa yang beriktikaf ataupun duduk molek-molek, tidak kata duduk buah kursi, tidak kata duduk mengumpak, tidak kata duduk buah benda-benda yang tidak berfaedah, di antara maghrib hingga isyak di atas masjid yang dibuat solat jamaah ataupun solat Jumaat, tidak bercakap, dengan duduk tadi tidak bercakap-cakap, kongsi-kongsi, tidak buat, kecuali bisalatin wa Quran, kecuali dengan salat dan juga baca Quran. Dan apabila baca Quran ni termasuk juga mendalami ilmu Allah. Kana haqqan 'ala Allah, mana nescaya kemestian padanya Allah Ta'ala akan membina sebuah istana kepada kita semua insya-Allah, dengan duduk di atas masjid, dengan duduk mendalami ilmu agama Allah, membina istana oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kita di dalam syurga nanti insya-Allah. Dan kita duduk satu majlis, moga-moga majlis ini juga menjadi antara ibadah sunat yang terbaik, ataupun kita ambil oleh hadis kata majlis fiqhi khairan min ibadati sittina sanah. Duduk mengada atau berada dalam majlis ilmu agama, khususnya mendalami ilmu Allah, fiqh dan sebagainya,
mendalami syariat Allah, memahami agama Allah, maka lebih baik daripada ibadat sunat 60 tahun. Jadi bukan perkara biasa. Jadi perlu kita syukuri kerana kita dipilih oleh Allah. Allah tidak pilih orang lain, Allah pilih kita. Mungkin amal dalam sembahyang maghrib berjamaah, tapi bukan semua boleh kekal punggung di atas masjid. Dan juga bukan semua yang boleh duduk dalam satu majlis dengan iktikaf, dengan tanpa buah kosong, tanpa duduk dengan khusyuknya nak dapat redha Allah. Allah pilih kita dengan penuh fokus dan penuh istiqamah, insya-Allah. Nah, jadi insya-Allah pada malam ni kita akan sambung muka surat 83. Kita baca pada awal bulan 1 iaitu 82, muka surat 82. Jadi sepatutnya akhir bulan 2 baru ni, minggu ketiga bulan 2 baru ni sepatutnya hadir. Tapi oleh kerana mohon maaflah kerana tak dapat hadir itu kerana jalan terlalu jam daripada Rauk, ambo mari daripada Rauk, duduk bajet asalnya dah sapa. Jangkit asalnya pukul 9 lebih sapa dah. Kawas Kota Baru. Jadi rupa-rupanya dak wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita hanya mampu merancang. Perancangan sebaiknya adalah Allah Taala. Jadi sebaik-baik perancangan Allah Taala rancang pada hari itu jalan jam awal lagi. Nah, hari Khamis jam dah. Raya Cina. Tapi alhamdulillah Allah izin selamat sapa, cuma tak ada berkuliah pada baru ni. Tetapi pada malam ni alhamdulillah dia bersama-sama malam ni. Dan pada malam tu rasanya malam haji kita baru balik. Malam tu Pak Haji baru balik. Jadi Allah Ta'ala tak izin siapa haji tak ada balik. Haji siapa tengah malam. Alhamdulillah. Haji moga haji ni kita sihatlah. Sihat dan berkhidmat dengan umat sehabis baik insya-Allah dan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Jadi malam tu meminta maaf lah kerana tak boleh hadir. Dan malam ni kita sambung baca kitab kita. Kita berada di akhir, di bahagian yang pertama. Di akhir dah ni. Akhir, dan kita akan masuk bahagian yang kedua. Bahagian yang kedua adalah bahagian yang mana yang akan membicarakan tentang soal hati. Masalah maksiat hati. Maksiat dalaman yang mana kita tak nampak dari segi mata zahir kita. Hak tu lebih kepada ataupun lebih kepada khusus kepada tasawuf. Tasawuf tu sendiri bahagian kedua tu barulah hak tasawuf benar kita kata. Jadi hak ni masih lagi duduk ala kena syariat iaitu fiqh, cuma menghala ke arah tasawuf iaitu mempercantikkan syariat dulu. Sebab sebelum kita mendalami ilmu hati ni, kita kena kemah dulu hak luar. Kita kena kemah dulu hak syariat Allah. Hak luar tu perlu kemah dulu. Bukan kata setengah tu kata dia kata ambo nampak je lagu ni tapi dalil ni juru baik. Ada sahabat ambo seorang, dia pergi satu hari di kedai gambar. Jadi dia ni cerita sikit lah mukadimah. Jadi dia ni duduk atas kursi, duduk pilih gambar lah, gambar mana nak pering ke apa semua ni. Tengah duduk pilih-pilih sana, tiba-tiba ada seorang orang puai mari duduk depek tepi dia. Ingat ke tuai kedai mula-mula. Jadi kalau lama kau rapat duduk tengok juga gambar tu. Duduk tengok tak tahulah dia tengok gambar siapa tak tahu. Jadi bila nak tengok tadi kejut dia paling sebelah nak tengok. Siapa dia tuai kedai ke? Paling tengok tu sedang molek mata tu sama-sama betul dengan perut orang puai tu. Perut. Perut orang puai mana baju dia tu sekat dada. Seluar lepas tu putus tak ada baju, nampak kulit perut ni, barulah baju hak sekat dada ni. Seporang Cina. Jaga tengok tu dia pun jadi latah tobek. Perut dia kata. Bukan beruk dah, perut. Perut dia kata. Lepas tu kejut kawan ni buat turun baju. Buat turun baju lagu mana? Buat tarik buat turun setara mana? Dia neti naik semula. Buat turun lagu mana pun dia pun tubik juga mulut dia kata. Ambo nampak jahgin ni tapi hati baik ni.
royak selalu, cover selalu. Bila-bila tu tarik baju waktu turun, royak pula hati baik. Jadi dalam syariat Allah, kita tak say lagu tu. Bukan kata orang nampak lagu tu dalil ni penting. Tak. Memang Allah tengok dalil, tetapi agama sendiri Allah Ta'ala tengok mula-mula adalah di luar dulu. Di luar dulu. Maksudnya syariat ni kena ada. Lagu-lagu mana nombor satu syariat dulu. Nah, contoh semaya. Semaya ni kita nak baca malam ni kitab pun bab semaya. Bab semaya, bab jadi imam, bab jadi apa orang panggil, jadi makmum. Kalau katalah syariat kita langgar, maka semaya tidak akan sah. Walaupun dalam juru khusyuk setara mana pun, pakai seluar pendek tapi khusyuk molek ingat pada Allah Ta'ala, tak lalah langsung, Allah tak terima. Maksudnya syariat mesti didahulukan lagu-lagu mana pun. Khusyuk setara mana pun tak pakai, tak boleh, sebab mesti wajib kena tutup aurat molek dulu. Lepas tu barulah semaya, barulah dilihat hati untuk mendapat pahala ataupun darajat tahap mana. Kita semaya lala setara mana, contoh pakaian tutup comel, ambil air semaya comel, betul ke apa semua. Comel belakang lah, tak ada masalah, semaya comel. Tapi hati duduk lain, semaya diterima ke tak? Dari segi syariatnya tak dapat dosa dah lah, sebab kita semaya dah pada syariat, selesai. Mana tak perlu qada, tak perlu dah kata walaupun kita rakaat keempat barulah khusyuk. Contoh, rakaat keempat baru khusyuk, 3 rakaat tak tahu mana pun. Contoh, maka pahala hanya berada pada rakaat yang keempat saat ni sahaja. Rakaat pertama, kedua, ketiga tak dapat pahala semaya, tetapi tak dapat dosa. Situ beza. Pertama syariat dulu, bila kita buat apa yang Allah suruh, maka tak dapatlah dosa. Kalau katalah kita tinggal ataupun kita tak buat apa yang Allah suruh, maka kita akan dapat dosa. Itulah semaya. Makna nombor satu, semaya tu pada luar tu mesti dulu sama dengan kalau kata hak kata dalil hak penting. Memang dalil penting, tapi luar lebih penting lagi. Lebih penting lagi pada permulaan. Lepas tu barulah dilihat dalam pula. Begitulah apa-apa sahaja. Okey. Jadi ramai juga orang salah anggap, dia duk ingat aku asal dalil comel. Tak boleh asal dalil comel. Luar ni tak pakai tudungnya ramai. Ramai. Orang Kuala Lumpur antaranya ambo ingat waris juga, waris halik orang Puai. Ambo ingat pergi rumah dia. Tanya semaya memang syak betul, bagus dia. Kita pun semaya jemaah ke apa semua, dia pun molek-molek mari jemaah belakang kita. Pakai tudung kain, tudung molek kanum comel. Semaya kita pun alhamdulillah pakai tudung dah. Apa ni budak ni kata alhamdulillah pika adik benar lah. Baru umur 20 berapa tak ingat. Tak nikah lagi, 24 25 gitulah. 23 24 lebih kurang. Comel pakai tudung ke apa semua. Sudah semaya kita ni padahalnya jadi kan anak sepupu, 2 pupu sabit. Sabit 2 pupu pada orang Puai. Sudah semaya pecah lalu tudung, rambut bau tubik kat pinggir. Jurus dah semaya apa molek dah. Tapi hak luar tak comel. Kalau kata buah kat contohlah. Kalau kata buah luar tak comel, dalam jarang berlaku comel. Buah kalau luar tu buruk dah, dalam tu jarang berlaku molek. Ada jarang berlaku molek. Kalau luar buruk dah, dalam biasanya koh buruk. Tapi kalau luar tu buruk, luar tu comel, dalam belum tentu comel. Mungkin ada buruk dalam. Tapi tu benda biasa. Kalau jual buah, orang pilih buah. Pilih-pilih pun nampak buruk luar, orang tak ambil dulu lagi. Lagu itulah juga kita. Kalau yang luar tak jaga, maka dalam pun tak berapa nak pakai mana. Jadi kita masuk bab semaya antara adab menjadi imam dan juga adab menjadi makmum. Jadi tajuk ni bukan untuk jadi tu imam, nak bubuk untuk imam hak ada dah, bukan.
hak tu hak memang dah, hak dah dilantik dah dengan rasminya apa semua dah. Sekarang ni nak cerak molek. Sebab apa? Sebab kita lagu-lagu mana pun memang sudah pun bergelar imam, pemimpin. Kalau bukan di masjid pun mungkin rumah. Maka kadang-kadangnya tanya semaya ataupun semaya masjid dah juga jadi imam juga. Lagu mana? Kalau kita mari lambat, kita pun bangun untuk tambah semaya ni, tiba-tiba orang mari jadi makmum kita. Kalau kita tak tahu lagu mana nak jadi tu imam, jadi kena belajar, kena tahu juga serba sikit. Okey. Wa qala al-musannif rahimahullahu taala, untuk memberkati majlis ilmu ni, bagusnya kita mula dengan surah Al-Fatihah sebenarnya lah. Jadi kita hadiahlah surah Al-Fatihah sekali kepada, pertama khas untuk Imam Ghazali sendiri. Yang kedua kita hadiah kepada Tok Kenali lah, amal wakil daripada Pondok Tok Kenali, hadiah juga kepada Tok Kenali, Haji Muhammad Yusuf bin Ahmad yang digelar namanya Tok Kenali. Dan juga jangan lupa kepada ibu ayah kita, tok nenek kita, pasangan-pasangan kita, walaupun masih ada lagi hadiah, ibu bapa ada lagi pun hadiah insya-Allah. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. الحمد لله. وقال المصنف رحمه الله تعالى في دار آمين يا رب العالمين, iaitu musannif, iaitu Imam Ghazali sendiri memulakan adab menjadi imam dan adab menjadi makmum, iaitu adab solat berjamaah. Okey. Ada beberapa poin penting yang dia letak kepada kita, iaitu yang pertama, kedua, ketiga dan keempat telah pun kita baca. Yang pertama sekali lalu, apa dia? Sewajarnya imam itu meringankan solat. Maksudnya baca tidak panjang. Yang kedua, imam jangan memulakan dengan takbiratul ihram selagi juru azan belum selesai qamat. Qamat tak habis lagi. Kalau qamatis solah, contoh Allahu akbar, Allahu akbar, itu Allahu akbar, tak boleh. Yang kedua. Yang ketiga, imam hendaklah mengangkat suara dengan takbir, dan makmum jangan mengangkat suara kecuali sekadar pendengarannya kepada dirinya sendiri. Sebab apa? Kena penting ni nombor 3 ni, sebab ramai juga berlaku dalam masyarakat. Yang kita takbir kuat juga. Ramai berlaku takbir kuat, kadang-kadang kuat pada tu imam. Tu imamnya, tu imam contoh, tu imam balasah tua-tua tak cekak dah. Allahu akbar. Dia makmum belakang Allahu akbar. Kononnya nak suruh orang lain dengar kau, ataupun nak suruh tua dengar kau di belakang. Mak mertua ada belakang nak suruh dengar, nah tu mari hari ni. Contoh. Jadi tidak boleh. Tidak boleh. Jadi mesti imam yang kuat, makmum dengar untuk diri sendiri sahaja. Yang keempat, imam hendaklah berniat menjadi imam supaya dia mendapat pahala berjamaah. Kalau kata makmum duduk belakang, imam tidak niat jadi imam, maka makmum niat dah jadi makmum. Lagu mana keadaan semaya berjemaah tu? Jadi pahala berjamaah iaitu 27 kali ganda. Gandaan pahalanya, besarnya fadilatnya, maka dapat pada makmum sahaja, imam tak dapat. Sah kada berjamaah tu? Sah. Tapi imam tak dapat lah. Tetapi imam saat ni pula, dia boleh niat ketika dia semaya. Dia duduk, contohnya nak pergi salin lolo, baru perasan ada orang belakang. Bagi dia pun niat. Dia khusyuk sangat. Tu imam khusyuk sangat, tak perasan ada orang belakang. Jadi baru perasan, ngelah baru perasan, dia pun niat jadi imam. Maka dapatlah pahala imam ketika selepas dia niat tu. Sebelum tu tak lah. Okey. Seterusnya ada juga soalan mari. Soalan ni ramai sangat tanya. Lagu mana dia kata kalau tu imam ni semaya lagu lain, kita semaya lain. Sah ke tak? Boleh jadi imam ke tak? Dia boleh jadi makmum ke tidak? Contoh yang pertama, tu imam semaya jamak takdim, contoh maya maghrib, maka dia boleh follow semaya maghrib macam biasa.
dia boleh ke tak ni jadi makmum ni? Tak. Jadi jawapan dia tak ada masalah, boleh semaya lain. Kita tu imam semaya jamak takhir contoh. Jadi makmum mari nak semaya, tu imam pula dia ra'i waktu. Dia bukan ra'i, dia ra'i tertib. Dia jamak takhir ni boleh dua-dua boleh. Yang pertama dia meraihkan waktu. Maknanya semaya Isya dulu baru maghrib. Tu dia raih waktu, susunan waktu, tertib waktu. Dan ada yang kedua pula, dia semaya ikut tertib semaya. Tertib semaya dia semaya maghrib dulu. Jadi orang mari nak jadi makmum contoh, kita sebagai imam nak semaya kita lah, semaya maghrib contoh. Semaya maghrib. Tapi dia ni nak mari semaya isyak. Lagu mana? Boleh ke tak? Jawapan dia boleh. Cuma dia nak makmum macam biasa, cuma dia kena tambah serakaat lagi. Habis 3 rakaat tetap duduk at-tahiyah macam supaya maghrib. Walaupun kita semaya isyak. Lepas imam bagi salam, dia pun bangun serakaat lagi, cukup ke isyak dia tu 4. Lepas tu pula lagu mana pula kalau berlaku pula imam tu semaya zuhur jamak takdim contoh, kita nak semaya 4, maka cerita sama, jawapan sama juga, tambah 2 lagi. Ataupun lagi tu imam nak semaya sunat ba'diyah contoh, tiba-tiba makmum pun mari, orang luar mari nak berhenti RNR, berhenti nak berehat belakang semaya lalu ni, berhenti tengok ada orang semaya, dia pun jadi makmum belakang kita. Tu imam yang tak tahu, dia ni jadi kelak kabut, nak paling gana hamba tengah semaya. Ada hamba tengok batas semaya. Semaya sunat ni, semaya sunat. Batas semaya dia. Royak perhaya serkan dah. Ya batas semaya. Jangan jemaah, kamu hamba semaya sunat ni. Jadi tak ada perlu batas, tak ada masalah. Tu imam semaya sunat, sunat ke apa orang panggil? Sunat ba'diyah ke, semaya hajat ke, lagilah tak ada masalah. Cuma kalau betul lah kau tu imam tu semaya sunat ke apa, tasbih, sodah, makmum terpelorak senak perut, sodah, lama lah. Gitu. Jadi tak ada masalah dah. Makmum lagu cuma khilaf saja berlaku, ada tempat khilaf yang mana contoh kita mari nak semaya jemaah, kita nak semaya jamak. Kita nak semaya jamak dan kita nak qasar 2 rakaat. Kita nak qasar, tapi tu imam kita semaya tamam, semaya biasa 4 rakaat. Situ je ada khilaf. Ada juga ulama kata tak boleh. Tapi kebanyakan ulama sokong boleh semaya. Boleh semaya juga lagu mana? Selepas daripada 2, kalau dia nak tamam juga pun boleh. Tamam juga 4, lepas tu baru tambah 2 rakaat pula semaya asar contoh. Semaya zuhur yang itu pas semaya zuhur dengan jemaah zuhur contoh. Lepas tu apabila zuhur ni tu imam bangun lagi 2 rakaat lah, 4 rakaat. Dia pun semaya tamam juga, tak ada masalah. Lepas sudah tu dia pun tambah 2 rakaat lagi untuk semaya asar pula. 2 rakaat sahaja. Jadi nil lah jadi 4 zuhur 2 rakaat asar. Boleh. Ataupun satu lagi pendapat, boleh jadi makmum kena mufaraqah. Habis daripada tu imam bangun tu, nak bangun lepas tahiyah, kita mufaraqah, maka kita pergi salat. Pun ada juga pendapat. Boleh berlaku dah. Hak tak boleh tak boleh. Tak semaya, tak boleh. Tak semaya tak boleh lah dah. Okey. Jadi nak ayatnya makmum kena niat dan imam pun kena niat, barulah dapat pahala. Kalau tak niat maka tidak dapat pahala. Okey. Jadi sambungan nombor 5. Nombor 5 pada malam ni iaitu imam hendaklah merendahkan suaranya ketika membaca doa iftitah dan juga ta'awuz, iaitu a'udzubillah. Tu imam baca a'udzubillah tu dan juga iftitah kena slow. Seperti solat sendirian, tu imam ni kena slow juga. Bukan kata dia mentang-mentang tu imam nak baca kuat, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi tukarlah pula sebagai tilawah pula. Jadi a'udzu billah tu sunat. Sunat pada mazhab kita
Jadi baca slow tu imam, bismillah barulah kuat. Ada pun mazhab lain, antaranya mazhab di Mekah, Saudi contoh, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, bismillah, a'udzubillah, nak baca pun tak say pun tak apa, tak ada masalah. Cuma yang jadi khilafnya adalah bismillah. Bismillah dia adalah sunat juga dia baca slow. Sebab dia ayat pertama dia bukan bismillah, ayat pertama dia alhamdulillah. Itu pendapat dalam mazhab pendapat dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali. Tu sebab alhamdulillahirabbil alamin, tak ada dah bismillah. Kita pun kena kabut. Tetapi mak Tok Imam saat ni dia untuk dia menjadi imam kepada semua umat, dia wajib baca bismillah untuk meraihkan pendapat yang kata bismillah itu adalah wajib, atau bismillah itu adalah ayat pertama. Contoh kita mazhab Syafi'i. Jadi kalau ada makmumnya mazhab Syafi'i, dia wajib baca, kalau tidak tak sah semaya kita. Wajib dia kena baca. Tu sebab tu imam tu kena sekolah, kena ngaji. Jadi biasanya benda ni memang berlaku. Amak pernah cerita dah sini tak ingat. Anak murid kepada Tok Kenali, Syekh Daud Bukit Abah. Syekh Daud Bukit Abah ni dia bawa orang pergi Mekah. Satu hari dia duduk di bawah speaker. Kebetulan. Jadi dia duduk bawah speaker, makmum dia belakang hak pengikut hak mari hak ikut jemaah dia ni, ikut gapo dia panggil? Gapo pergi umrah ni? Mutawif. Dia jadi mutawif. Jadi hak orang ikut dia belakang, hak ikut latih dia jadi mutawif ni, ikut dia belakang anak-anak murid dia. Tiba-tiba dia dengar masa tu bunyi. Duduk speaker ni bunyi. Bismillah tu bunyi slow. Maka boleh ikut. Tapi hari tu Syekh Bukit Abah ni dia duduk bawah speaker dan tu imam tak baca bismillah. Selepas daripada takbiratul ihram, Allahu akbar, alhamdulillahirabbil alamin. Contoh, kalau yakin dia tak baca, kita tak boleh, tidak sah sembahyang. Kita kena keluar daripada, kena mufaraqah. Jadi berlaku Syekh Bukit Abah, dia tidak ikut tok imam. Dia bukan batalkan, dia mufaraqah, dia semaya sendiri. Maka belakang habis pak anak murid dia hak sobah ke dua bah ni habis. Tarik gapo main mufaraqah belakang. Maka gege polis-polis mari mai kepung. Lek ni mana ni pokok bid'ah ni. Pokok bid'ah ni likung belakang. Sodah likung ga dia pergi pegang Syekh Bukit Abah ni, suruh pergi jumpa dengan dia, tanyalah buat apa dia, ayatlah sebab tok imam tak baca bismillah. Dia pun bawa pergi jumpa dengan mufti dia dan berlaku muzakarah. Maka dia pun waktu ambil dalil dia gini-gini. Maka selepas daripada tu tok imam tu akui dia memang tak baca bismillah. Bismillah dia kena baca slow, sunat pada dia bismillahirrahmanirrahim, barulah alhamdulillah. Gitu sebenar. Jadi apabila lagu tu, maka diwajibkan ketika tu oleh mufti Mekah, mewajibkan semua imam wajib baca bismillah. Wajib dari segi undang-undang dia lah, bukan wajib pada mazhab dia. Mana kena baca niat sunat bismillahirrahmanirrahim. Kita sunat kita a'udzubillah. Dah kena jelas kita dah. Itu kalau kita tahu. Tapi kalau tak tahu nak tak apa, sah semaya, tak ada masalah. Yang tidak sah, kita dengar tu imam tu memang kita yakin dia tidak baca bismillah, kita ikut juga, maka batal semaya kita. Bukan batal lah, tidak sah. Jadi cara dia lagu mana? Tengah duk akad takbir dah tu. Kita memang yakin. Maka ketika kita betul-betul yakin, kita kena mufaraqah, keluar daripada imam, kena semaya sendiri. Itu adalah hukum muktamad lah kita kata. Amo tak ingat ada kedak khilaf. Kalau tak silap amo muktamad dah. Okey, muktamad al-mazhab Syafi'i lah maksud amba dah. Okey, seterusnya doa tu imam baca ta'awuz mazhab Syafi'i, auzubillah baca slow seperti mana sendirilah. Lepas tu sebelum daripada menyaringkan baca al-Fatihah tu. Baca al-Fatihah, dan imam hendaklah menyaringkan suaranya ketika membaca surah al-Fatihah sekiranya sembahyang isyak, maghrib, subuh lah.
Dan surah selepasnya pada solat subuh. Dan apa ni, pada solat subuh, dan 2 rakaat pertama daripada solat maghrib dan isya. Demikian juga bagi yang solat sendirian, juga sama, kena baca slow lah, sendirian. Dan imam menyaringkan suara dengan perkataan amin. Ni lagi. Amin ni pun ramai juga orang malu-malu kucing, kita tahulah. Malu nak sebut amin ni. Bila tu imam amin, tak, kita pun bisi. Padahal saing kita, jiran kita nama amin, molek-molek ya panggil nak makan moktel. Min, moktel mana? Boleh panggil je amin. Orang tu main makan gula ni, boleh panggil. Tapi tari sembahyang. Jadi makmum kena baca kuat. Bila imam baca amin, kita amin juga. Jangan panggil makmin pula. Amin saja dah. Okey. Dan makmum hendaklah menyertai imam menyaringkan suara dengan menyebut juga berkata amin dengan tidak terkemudian daripadanya. Lagu mana? Terkemudian daripadanya iaitu jangan amin awal pada tu imam. Ni ada juga. Ada amin ingat. Ada seorang tu dia mari masjid Tok Kenali hanya tahi semaya raya je dia mari. Dia best friend kepada Tok Bila masjid Tok Kenali. Jadi tahi semaya raya dia mari. Sebab apa? Sebab nak mari takbir. Tempat lain orang tak terima dah. Jadi tempat Tok Kenali kita tak kisah. Allahu akbar, Allah. Sebab tempat lain tak terima, sebabnya memang tak kena lah sebutan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Duk main gitulah. Kita biarlah dia agak istimewa sikit. Dia tak istimewa benar, sikit-sikit. Dia pelik pada orang sikit. Tapi hak tak tahannya kita tu iman jadi berambak dengan amin dia. Dia je amin dulu. Kita api waladhdallin. Dia pun amin, kita pun amin. Sama dia dulu. Jadi tidak boleh. Tidak boleh. Haram ke? Tak sah ke? Sah, tak ada gapo. Cumanya makruh. Tidak boleh melepasi melebih daripada imam. Okey. Yang keenam, imam hendaklah diam sekejap selepas membaca surah Al-Fatihah untuk mengambil nafas. Tarik nafas dulu, relax dulu sekejap. Tujuan apa? Tujuan pertamanya memang untuk we rest sekejaplah kepada imam. Yang kedua, untuk memastikan makmum tu habis baca Fatihah molek ataupun dekat-dekat nak habis dah baru dia baca surah, untuk tujuan supaya makmum ni boleh dengar tu imam baca surah. Ada juga makmum ni pula jenis terlalu lebih warak. Warak kalau ke mana? Warak tak ngajilah. Dia pergi baca surah panjang juga, kadang-kadang panjang pada tu imam. Tu imam surah Wadduha, dia amma yatasaalun. Baca amma yatasabasa wa tawalla. Baca doa surah panjang. Selepas daripada makmum ni sunat untuk mendengar imam. Tak perlu baca surah apa-apa. Kecuali tak dengar, barulah boleh baca surah apa-apa. Contohnya spek tak jadi, ada orang puai tak dengar. Maka tabir macam dah tabir tu ada apa panggil hak jarang nampaklah tak rokok lagi. Maka tu imam baca gapo tak dengar. Maka ketika tu sunat baca surah gapo-gapo. Habis Fatihah sunat baca surah. Tapi kalau kita dengar imam baca, maka sunat kepada makmum mendengar imam membaca membaca surah. Jadi tu imam tarik nafas dulu sebentar dan makmum pula membaca surah Al-Fatihah pada waktu saktah, iaitu waktu berhenti sebentar saat ni. Saktah imam ini pada solat nyaring untuk membolehkan makmum mendapat mendengar, untuk dapat mendengar sepenuhnya bacaan imam, dan makmum jangan membaca surah pada solat nyaring. Makmum jangan baca surah pada solat nyaring, iaitu maghrib, isyak dan subuh. Tak payah baca surah kalau dengar tu imam baca. Kalau tak dengar ataupun semaya zuhur asar, maka boleh baca surah.
Habis waladhdallin tu kat bismillah lalu, tak perlu bertiga apa dah. Okey. Kecuali bila tidak mendengar, ada dah. Dia mendengar surah, tidak mendengar suara bacaan imamnya, baru boleh baca dah. Yang ketujuh, imam jangan membaca tasbih, iaitu ketika rokok, dan juga tasbih ketika sujud lebih daripada 3 kali. 3 kali itu maksimum dah kepada imam. Tetapi kepada makmum, imam baca slow, katakan contoh, makmum baca kuat, cepat. Nah, imam contoh baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Contoh. Maka imam baca slow contoh, makmum boleh baca sampai 5 kali ke 7 kali ke, tak ada masalah. Makin banyak dibaca, makin banyak pahala. Makmum subhana rabbil azim wa bihamdih, subhana rabbil azim wa bihamdih, subhana rabbil azim wa bihamdih. Tu imam tak bangun lagi, baca lagi, tak ada masalah. Tapi imam 3 kali sahaja maksimum. Tapi kebiasaannya imam kalau baca slow, dia baca sekali ya. Memadai dah. Dia nak baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Terus bangun. Sedang molek sama baca slow saat ni, sama dengan 3 kali baca cepat. Makmum baca 3 kali, kita baca sekali pun memadai dah. Dah. Okey. 3 kali, dan jangan menambah bacaan pada tasyahud. Tasyahud awal selepas daripada perkataan Allahumma salli ala Muhammad. At-tahiyat awal. At-tahiyat awal tu Tok Imam apabila selepas daripada Allahumma salli ala Muhammad, terus bangun, tak ada baca doa lain pula ataupun sambung wa ala ali Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Boleh ke tak baca? Boleh kalau semaya sore. Makmum pula boleh ke tak baca? Boleh. Kalau imam tak sudah-sudah lagi baca, tak ada masalah. Tapi bagi imam Allahumma salli ala Muhammad, terus bangun Allahu Akbar. Ataupun kalau nak lebih sikit Allahumma salli ala sayyidina, tak apa, boleh tambah. Kalau nak tambah, tak say tambah pun tak apa, tak perlu balah. Tak perlu balah. Ada orang Malaysia kita tak habis lagi balah sayyidina ni. Dia balah sayyidina semacam. Tu jadi sayyidina tu sebab balah Melayu balah. Sebenarnya bukan sayyidina. Baru betul. Dah, sayyidina hak main tu, permainan sayyidina tu. Hak sebutan sebenarnya sayyidina, ada double y. Sayyidina ada huruf, ada baris sabdu. Dah. Sayyidina ni duk balah tak habis-habis lagi. Tapi kalau ikut yang sebenar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak tiru dalam solat, maka tak ada sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenar. Tapi kalau kata nak tambah, salah kan? Tak salah. Boleh sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Duk balah bab sayyidina tak habis-habis lagi. Malaysia kita, tapi lah ni Saudi le dah. Dah. Ni antara terbaru. Saudi tu imam molek-molek sebut sayyidina lalu. Sayyidina molek-molek. Tu imam besar Madinah. Amor pun mula-mula macam kejut tiba-tiba. Tapi dalam semaya kita tak dengar lah. Cuma dalam ceramah dia. Wisale alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa habibina wa syafi'ina. Sebut ni habibina, syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad, sebut habis. Di Madinah, di Malaysia ada balah malam-malam. Padahalnya hok mari asal takwi sayyidina ni, takwi baca sayyidina daripada Mekah, daripada Saudi. Ada Muhammad bin Abdul Wahhab, hak takwi sebenar. Tapi lah ni molek dah, dan dengan khabar kata Saudi tolak dah. Faham Muhammad bin Abdul Wahhab. Nak makhluk pun boleh dah di Mekah. Hak sini duk balah tak habis-habis. Tak kata duk balah tak cerdik-cerdik lagi. Okey. Jadi habis daripada ni Allahumma salli ala Muhammad, terus bangun. Tak ada masalah. Setiap malam orang bunyi tek-tek dah sana kan. Kalau sambung lagi takutnya panjang pula. Yang rasa setakat tu ialah dulu, cuma mungkin boleh
takut ada soalan lah. Nah, ada nak tanya soalan. Okey. 2000 bulan. Oh, comel. 2000 bulan 2 hari ni. 2000 bulan 2 2023. Ha. Okey. Ada soalan ke? Email nak dibaca nak kuatkan. Okey. Nak dibaca Mana lah? namanya masa Allahu Akbar dah. Aha. Kita ada mengaji mengkau dalam radio baik. Tu bila tu tegak pada email tu macam cek. Bila cek faham tu. Betul. Okey, dia asal cerita Tok Bila ni sebenarnya asal ceritanya adalah untuk mendengar kepada makmum lain membantu ni dibolehkan selepas daripada diijtihad ataupun dibincang balik. Bincang balik dibolehkan kepada orang yang dikhususkan. Untuk makmum lain tak boleh. Jadi dulu tak boleh juga asal. Bila boleh? Bila berlakunya orang tak dengar. Maka ketika tu maka makmum ni nak lontarkan apa ni Tok Bila saat ni nak lontarkan suara yang dilantik dikhususkan pada dia, maka diijtihadkan boleh untuk dia menguatkan suara. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah, dengar dah. Salam muslimat. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Bagus, tak ada masalah, dibolehkan untuk dia. Jadi jangan kita pula berasa macam hamba Tok Bila gerung. Contohlah ni, bukan Tok Bila contoh. Kita Tok Bila gerung, pergi Mekah tiba-tiba nak buat juga. Tak boleh. Ataupun kita kata kita sini memang tak buat, pada uruf kita tak buat. Contoh, tiba-tiba baru balik Mekah seh kita naik sikit nak buat. Kalau mesyuarat ramai-ramai memang hati dia, suruh dia, memang setuju sepakat ramai-ramai, dibolehkan. Tak boleh suka-suka hati. Hamba Tok Bila nak buat ketek Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak sedap nak buat, punya sedap sikit macam gerung. Contoh, tak boleh nak buat suka-suka hati. Jadi kalau nak buat, kerana semua AJK ataupun sepakat oleh kapal ditahu, maka boleh buat. Kalau nak buat. Tu pun ada khilaf juga, ada kata tak boleh juga. Hanya tempat-tempat tertentu je boleh, atau masjid-masjid tertentu. Wallahu a'lam. Naklah panjang sangat tak reti. Cuma nak ayatnya asal tak boleh, tapi dibolehkan. Tu. Bagus soalan. Waktu membaca saat ni, aku nak sebut dah tentang Tok Bila saat ni. Nak buat dah suara saat ni. Allah Akbar. Nak buat dah saat ni. Tak baru duk lintah. Tak tubik. Bagus soalan ni, bijak soalan. Okey, ada soalan lain ke? Ada soalan saat ni dah. Sudah duduk mana? Sudah. Rasa slip. Kita tak ni. Gaib bodoh soalan. Okay, ada soalan lain ke? Biar mencari soalan ni, selit celuh mana ni? Yang nipis. Sedang balik buka saat ni kata. Tak tahu. Dah tak ya. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Okey, soalan dia, adakah memang ada amalan mandi taubat? Ada sesetengah agamawan mengatakan amalan ini tidak ada. Dan ada yang mengatakan amalan mandi taubat ini ajaran dari Imam Syiah. Terima kasih Ustaz. Mandi taubat ni, hamba pun nak kata hak Imam Syiah, hamba tak berani kata, hamba tak ingat. Tetapi kalau mengatakan asal tak ada tu memang betul lah. Setakat hamba ingat pun memang betul, tak ada. Tetapi yang kita adanya semaya sunat taubat. Mandi taubat ni tak tahu siapa mereka, asalnya tak ada. Jadi hamba jawab setakat tu dulu soalan ni dah. InsyaAllah hamba akan confirm ke dari segi mari mana tu, hamba confirm ke balik. Tapi asal hak seingat hamba ngajinya tak ada mandi taubat. Yang ada adalah sunat taubat. Sunat taubat, solat sunat taubat lah. Solat sunat taubat. Mandi tak ada dah. Mandi wajib, mandi sunat Jumaat,
Sunat hari-hari kebesaran Islam ada, tak ada masalah. Jadi ambo confirm ke lepas daripada merujuk balik dah, insya-Allah. Okey, bagus soalan. Ada lagi soalan lain? Tak ada. Soalan lisan tak ada dah. Habis kalau soalan buat goridah tu. Habis kita buat goridah biasa, hang nak gori tu payah nak tanya. Dia gori tu senang dah lain biasa, tapi jadi malu juga nak tanya. Tanya je, tak ada masalah. Amba suka sebabnya pertama sekali amba tahu gapo hak orang nak tahu. Yang pertama, kalau amba tahu amba royak. Kalau amba tak tahu supaya ni amba tak pasti, maka amba kena rujuk balik ilmu untuk amba. Bukan semestinya semua soalan amba tahu dah. Ustaz Azhar pun dah. Ustaz Azhar bukan semua soalan dia tahu. Dia jawab hak dia tahu ya tu. Soalan hak mari tu, dia jawab hak dia tahu. Jadi hak tak tahu ada ke tak? Ada, tapi dulu. Lah ni banyak dah bila soalan hak dia tak tahu, dia tak jawab, dia tak bau, dia selik bau kitab. Dia baca hak dia tahu saja. Balik rumah dia rujuk balik soalan-soalan hak banyak hak dia tak jawab, tak berani nak jawab ni. Baru dia jawab tempat lain. Jadi lama-lama jadi banyak ilmu, jadi banyak ingat soalan. Amba pun berasa macam bagus cara Ustaz Azhar ni, kita pun kena buat lagu tu, barulah amalan ilmu hak dalam kitab kita ngaji perangat balik. Sebab kita masa ngaji dulu tak ingat duduk lepas sudah tu gurangnya saing ke apa, mana ingat. Yang ada lagu ataupun tapal lepas saing ke, lepas tu pergi makan keting dan sebagainya, tak ingat sepak batu tu majalah. Pergi makan keting sepak batu tu majalah, tak ingat lah. Jadi bila orang tanya tu, maka kita pun remind balik. Bagus. Ada soalan lain lagi boleh tanya, insya-Allah. Orang yang tanya soalan ni, setiap orang yang dengar saat ni, katakan contoh saat ni hak santabat ni dia, walaupun menjawab tak habis lagi, orang yang nanya ni, dia tulis soalan ni, dia boleh pahala. Pertama, dia niat nak mengetahui agama ni, dapat pahala dah pertama. Yang kedua, dia mari pula tanya apa pun jawab hak setakat amba tahu, amba dapat pahala dan dia dapat pahala juga. Yang ketiga, dapat pahala pula dia setiap semua orang hak dengar ni, katalah ada 100 orang. 100 orang dengar ni tahu maklumat ni, dia dapat pahala juga. Hebat orang nanya soalan ni, benarnya. Jadi kalau tak tanya rugi, nak pahala senang. Ganda pahala banyak. Tak saya juga, tak saya tanya juga. Ulah dah tak saya juga, tak ada arah lah. Jadi masa setakat tu dulu lah. Apa yang baik anugerah Allah Subhanahu wa taala, yang lemahlah kelemahan dia yang sendiri, yang memohon maaf jika ada tersilap kata, tersalah bicara ataupun tersalah kata-kata dan sebagainya. Insya-Allah kalau rezeki kita akan jumpa pula dalam 2 minggu lagi, insya-Allah. Minggu pertama dan minggu ketiga, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum.